Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala diizinkan kita bertemu. Maafkan ustazah bagi yang bertanya-tanya la tahzan untuk sesi pagi tadi. Sebenarnya telah pun diumumkan semalam kerana ustazah ada program pagi tadi dengan Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah, maka ustazah tangguhkan ke sesi selepas zuhur. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini tiba giliran untuk bab yang ke-24. Subhanallah, bermakna telah 25 hari kita berlatahzan. Dan sahabat-sahabat yang awal-awal dah masuk ni, subhanallah, sudah pastinya pencinta ilmu yang ternanti-nanti akan saranan ataupun nasihat daripada Dr. Aida Al-Qarni yang menuliskan kitab Latahzan. Ustazah Zai tolong bacakan saja. Jadi insya-Allah setiap hari kita mengisi sebagai santapan rohani. Insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, pasti tidak ada ruginya. Kerana apa? Kerana nawaitu kita telah perbetulkan. Tajdid niat, perbaharui niat adalah untuk insya-Allah kalau dah makan pagi tadi, dah makan tengah hari, apa makanan untuk rohani kita khususnya dalam pandemik ini. Pagi tadi pun kita dikejutkan dengan kematian seorang lagi pejuang ummah, pejuang agama. Itulah dia Al-Fadhil Ustaz Fadli Yusuf yang telah ribuan mengislamkan siapa sahaja makhluk hamba Allah bergelar manusia ini kembali kepada agama fitrah ini adalah mengucap kalimah syahadah. Jadi kita kehilangan orang-orang hebat. Kadang-kadang kita sebut patutlah bumi seperti menangis pagi tadi. Subhanallah. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita masih hidup. Teruskan kehidupan kita, bernafaslah kita dengan kebahagiaan, syukurnya seorang hamba kepada Tuhannya. Kita baca satu persatu perkara 24 insya-Allah. Berkelanalah menjelajahi bumi. Subhanallah. Okey, cuba respon saya. Kalau buku baru kita ni muka surat berapa ya agaknya? Buku baru, sebab buku Ustazah muka surat 42. Mungkin juga buku baru yang telah diedarkan tu adalah muka surat yang ke-45 mungkin. Okay, jadi tolong respon insya-Allah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan baca satu persatu akan tajuk berkelanalah menjelajahi bumi Allah. Kalau sebut berkelana ni mungkin kalau kita nak faham ke sana sinilah, travel. Okay, masya-Allah tabarakallah. Baik, kita baca satu persatu. Senangnya Ustazah cakap kitab ni suruh berkelana, berjalan ke sana sini. Pertama, nak berjalan ni ingat pakai daun, pakai duit. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, satu. Yang kedua, jangan sebut perkataan berkelana, ke sana sini, bertravel. Contoh, jangan sebut. Sebab bikin orang makin stres dalam tahun 2020 ke 2021. Sabar dulu. Mengaji kena habis. Okay, mengaji kena faham apa yang ingin disampaikan. Baru insya-Allah kita akan bertenang, berlapang. Kan kita tidak akan menyalahkan itu dan ini, masya-Allah. Baik. Di antara perkara yang dapat melapangkan dada dan melenyapkan awan kesedihan dan kesusahan, subhanallah, adalah berjalan menjelajah negeri, melihat alam sampai ke pelusuk negeri dan berkeliling ke segala daerah di bumi yang luas ini. So kesimpulan untuk perenggan pertama, mukaddimahnya adalah untuk melenyapkan awan kesedihan dan kesusahan, disuruh untuk kita berkeliling ke segala daerah yang luas ini. Sedangkan sekarang ini perintah just stay at home. Kita duduk di rumah. Kalau rumahnya luas tak apa Ustazah, duduk dekat hall yang besar. Bosan pergi tengok TV dekat ruang TV, bosan pergi dekat ruang meja makan, biliknya saja dah macam besar rumah saya, rumah flat sebiji tu. Contoh macam tu lah. Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, nasihat-nasihat agama ini sebenarnya relevan digunakan di musim yang mana pun.
di zaman yang mana pun, sebab mereka mengambil tarbiyah daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapat mesej-mesejnya Allah daripada Al-Quran, dia sesuai sepanjang zaman. Jangan kata ni tak bermanfaat dah untuk orang macam zaman kita ni. Ini dulu-dulu bolehlah. Dah, Allah yang menciptakan Quran itu sebagai kitab yang terakhir diutuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga adalah Rasul yang terakhir. Dia sangat relevan sampai datangnya hari kiamat itu. Sama ada kiamat yang menghancurkan dunia ini ataupun kiamat yang datangnya ajal kita sendiri. Itulah kiamat kecil. Jadi ada orang yang faham kiamat ni kiamat besar nanti. Soal kiamat nanti tak apalah Ustazah, semua orang pun dah mati dah. Soal nanti tu terpulanglah macam mana urusan kemudian hari. Kau main sombong kita. Soal kita mati ini sebenarnya berlaku kiamat kecil. Apa kiamat kecil tu? Kita ni dah tak boleh bernafas atas muka bumi Allah. Kita dah menyesal saat itu pun sudah tidak ada gunanya lagi. Kita minta balik ke dunia walaupun satu saat sudah tidak ada layanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah sahabat-sahabat, lihatlah bentangan alam yang terbuka luas ini untuk dikaji agar anda dapat melihat apa yang tertulis oleh pena kekuasaan Allah. Kita tak nak pandang dinding rumah kita saja. Kita tak nak pandang kejiranan kita saja. Percayalah, Masya Allah, ketika Ustazah membaca pengembaraan Ibn Battutah, dan buku itu menjadi satu inspirasi. Kalau ada yang pernah membaca buku Ustazah Basikal, tebal, Masya Allah, anak muda yang mengembara lebih setahun ke berbelas-belas negara. Untuk apa? Hanya dengan basikal. Kan kalau kita baca lah, anak muda apa sangatlah. Rupanya Masya Allah dengan menjelajah, bertemu dengan ramai orang. Dan prinsip mereka lebih seronok untuk bertemu dengan orang-orang kampung, melihat cara hidup kemasyarakatan mereka. Walaupun mereka tidak berbekalkan duit yang banyak pun, tapi subhanallah, maha besarnya Allah memberi satu tarbiyah kepada mereka bahawa dengan bertemu, bersilaturahim, bersangka baik dengan semua hambanya Allah, walau dicampak ke negara mana pun kita, membuktikan bahawa duduklah kita tercampak di bumi yang mana, hatta negara yang asing sekalipun, rezeki Allah pasti ada selagi mana kita hidup. Subhanallah sahabat-sahabat, kita tak beberapa hari saja lagi akan mendengarlah alunan-alunan Santu Muharram, detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Dari zaman kita kanak-kanak lagi. Maknanya kita tahu hijrah tu apa? Kita nak berubah daripada satu tempat kepada satu tempat, daripada satu sikap kepada satu sikap. Sekarang ni kita nak bergerak ke mana? Boleh Ustazah, daripada hall ke dapur, daripada dapur masuk bilik semula. Kita nak ziarah saudara-saudara, jiran tetangga kita yang dalam kesusahan pun kita terkekang, terhalang. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, adakah ini bermakna kiamat dah kita ni, walaupun sebenarnya belum kiamat? Bahaya kita tiba-tiba belum Allah datangkan, kita dah buat keputusan macam tu. Kita tunggukan sehingga ke perenggan yang terakhir untuk kita memahaminya, supaya kita melihat maha besarnya kekuasaan Allah. Dalam just stay at home ni sahabat-sahabat, Ustazah sendiri rasa orang bahasa kita kata macam gatal kaki dah. Nak ke mana, nak ke sana sini, sebab antara kerja-kerja dakwah Ustazah dulunya adalah menyantuni golongan asnaf, ke sana sini, memang buat program-program travel, rehlah, ibadah, ziarah. Bukan semata-mata nak bergambar selfie sana sini untuk melihat takjub dengan satu-satu monumen, binaan di mana-mana tempat, bukan. Tapi sebenarnya yang paling penting, kita sampai ke satu-satu tempat tu dapat mencantum ukhuwah dalam program-program ziarah. Sebab tu cari, khususnya orang-orang yang kita tak rasa malu ke dengan Allah. Kita punya lebihan duit untuk kita bertravel ke sana sini, tapi bila kita sampai ke sudut bumi Allah yang kita tak pernah jejaki, kita tak mencari peluang-peluang untuk berkongsi rezeki tersebut dengan orang-orang yang Allah hantarkan kepada kita. Sebab Allah yang menghantarkan rezeki kepada kita, dan Allah juga menghantarkan orang-orang tertentu untuk kita bantu. Sebab tu subhanallah, secara automatically kehidupan kita ni, dapat je gaji, duit tu untuk siapa sebenarnya? RM1,000 Ustazah, tapi yang sampai betul-betul yang untuk kegunaan saya bulan ni dapat RM200 saja. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa cik RM200 saja? Kan? Sebab dah bayar itu, bayar ini, ternyata dalam duit kita ni ada duit bil elektrik, bil segala macam bil lah. Lepas tu kereta pula buat hal, RM150 duit repomen.
RM300 duit pengasuh anak-anak. Kan semuanya ada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab itu orang yang sengaja, dia ada rezeki gaji sampai masuk dekat akaun dia, dia sengaja melambat-lambatkan, bayar hutang lambat. Dia tahu ini sepatutnya dengan duit gaji ni aku utamakan belanja wajib dulu. Utamakan belanja wajib dulu supaya apa, kita tidak terhina di atas muka bumi Allah. Duit masuk tahu dah, tapi dia berpoya-poya dulu. Dia tak rasa malu. Kan isterinya didatangi orang, anak-anaknya dicemuh oleh orang. Kerana apa? Ayahnya tak membayar hutang dengan sengaja. Ayahnya berpelesiran ke sana sini. Tapi duit ada, tidak digunakan untuk belanja-belanja wajib. Bukan Allah yang menghinakan kamu, tetapi diri kamu sendiri yang telah meletakkan asfalasafilin, sepertinya aspal, tanah jalan tar yang dipijak-pijak ni, kamu yang merendahkan diri kamu sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat telah memberitahu kepada kita, Allah tu menciptakan kita sebagai ahsanut taqwim, sebaik-baik kejadian. Subhanallah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita berjalan ke sana sini, masya-Allah, okey, rindu nak berihlah ibadah ziarah dengan Ustazah. Baik, insya-Allah nanti kita akan berihlah lagi kat Mahlum Abdul Muttalib. Subhanallah. Bila kita dapat suasana ini, cuba cari maha besarnya kekuasaan Allah. Sampai Ustazah bawa trip sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ingat lagi masa tu 2 bas ke mana? Turki. Turki ni satu bumi yang cantik, indah. Subhanallah, ada pelbagai fashion manusia dalam bas kita ni. Ustaz Azwan satu bas, suami Ustazah, Ustazah Zai satu bas. Jadi dalam tazkirah kita dalam perjalanan tu, subhanallah, sebagai satu peringatan, santai-santai kan, kita serapkan dalam minda mereka. Bila kita melihatnya, kita sebut wow dulu, tu dia cantik, semua keluar perkataan-perkataan kita manusia biasa ni sebagai orang Melayu. Tapi tak keluar pun perkataan Masya Allah, takjub melihat kebesaran Allah tu. Dekat negara kita tak jumpa pokok macam ni, tak nampak buah-buahan macam ni. Masya Allah, subhanallah, memuji-muji Allah. Kerana apa? Kita tahu takkan wujud perkara tersebut, takkan terpandang di mata kita, subhanallah, tanpa dengan izinnya Allah, kehendaknya Allah, kudratnya Allah, maha berkuasanya Allah, pemilik segala alam dan bumi ini. Masya Allah. Jadi apa tujuan? Sebab itu bila kita daftar mana-mana trip kan, bukan untuk berseronok-seronok saja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita niat masa kita dah mula nak daftar tu, apa program yang dia aturkan untuk kita. Kenapa nak dibawa kita ke makam itu, tempat ini contoh kan? Sebab kita nak dapat di situ ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Lalu bila kita sampai ke satu-satu tempat tu, baru kita Allahu Akbar, aku ingat selama ni aku je yang susah. Rupanya ikut Ustazah Zai pergi Kemboja tu contoh kan, macam tu sahabat-sahabat. Sebab tu Ustazah bukan bawa tempat cantik-cantik je. Jom kita redah lecak, kita masuk dekat perkampungan-perkampungan. Untuk apa? Untuk kita merendahkan hati kita sendiri. Selama ni kita bongkak, kita sombong, kita rasa selesa duduk dekat negara yang aman, makmur ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita terlupa di sana ada banyak orang yang dalam kesusahan. Jadi kita nak belajar tu, melihat kekuasaan Allah, bahawa di alam ini terdapat ayat-ayat Allah yang indah. Apa maksud kalimah dalam Quran bi ayatina, dengan ayat-ayat kami? Itu ayat-ayat tu bermaksud tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan duk faham ayat ni maksud ayat-ayat Quran tu saja. Kita gunakan mata, turun kepada mata hati kita. Untuk apa? Untuk melihat ayatina, kata Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Okey, di situlah subhanallah, di sebalik gunung yang begini cantik, di sebalik bukit bukau yang pelbagai bentuk, di sebalik luasnya terbentang lautan, subhanallah, sepertinya tidak pernah dijejaki oleh sesiapa. Oh, ini Ustazah bukan hutan dara saja, lautan dara pun ada. Kenapa? Sebab airnya masih biru, nampak hidupan-hidupan kat dalam tu. Tak macam kita punya Port Dickson ni contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Puji Allah dulu, kan? Puji Allah dulu. InsyaAllah kat situ subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dapat rasakan maha besarnya Allah. Tujuannya apa? Agar anda dapat menyaksikan taman, kebun, sawah, bukit-bukit hijau yang indah mempesona. Kalau orang KL Selangor ni banyaknya jumpa apa? Tembok-tembok yang mencakar langit, bangunan-bangunan yang gah. Orang kampung-kampung sibuk nak datang dekat KL. Orang KL ni rindu nak tengok sawah-sawah, rindu nak tengok pokok-pokok yang hijau. Masya Allah. Sekarang dalam je stay at home, doktor nasihat Ustazah ni, Ustazah kena keluar rumah juga, Ustazah tengok
tengok pandang jauh. Sebab kita asyik tengok skrin, tengok dinding kita kan, sahabat-sahabat. Keluar dalam jaga diri lah. Betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau Ustazah keluar dalam tengah hari contoh kan, jadi pening sekejap kepala. Sebab apa? Mata kita macam berpindah. Dah lama tak tengok cahaya. Allah, bahaya ni kalau lama lagi ni. Jadi memang kena keluar juga. Kan sebab apa? Allah ciptakan kehijauan pelbagai. Orang KL sibuk. Wah, kalau nampak sawah tu pantang seronoknya. Kalau nampak taman kebun tu. Sebab apakah yang dimaksudkan dengan syurga yang menjadi dambaan kita? Sebenarnya dia adalah kebun-kebun. Patutlah orang duk syok sangat nak buat apa? Wedding of the year. Apa konsepnya? Rupanya buat dekat dalam hutan. Buat dalam konsep taman. Kita nak datang pun apa buat kenduri malam-malam dekat dalam tengah hutan ni. Nak dapatkan view yang sangat cantik. Ala-ala syurga gitu. Bunga-bunga yang hidup. Tak faham sungguh kita kan. Rupa-rupanya itulah naluri ataupun fitrah kita sebagai manusia, cintakan semua perkara ini. Dan di sebalik semua itu, sudah pastinya Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Sahabat-sahabat, cuba anda keluar dari rumah. Bukan sekarang nanti jangan pergi balai polis cakap Ustazah Zai itu dalam La Tahzan dia suruh keluar rumah. Cuba anda keluar dari rumah. Lalu perhatikanlah apa yang berada di sekitar anda, di hadapan mata anda dan di belakang anda. Belakang kena pusing dululah sebab kita tak ada mata dekat belakang ni. Cubalah daki gunung-gunung, cubalah daki gunung ganang. Turunlah ke lembah-lembah. Panjatlah batang-batang pepohonan. Minumlah air yang jernih dan ciumlah harum bunga mawar. Pada ketika itu, anda akan merasai jiwa anda benar-benar merdeka dan bebas sebagaimana burung yang berterbangan di angkasa melafazkan tasbih kebahagiaan. Sahabat-sahabat, tiba-tiba datang mentol dalam kepala Ustazah ni. Sebutkan ciumlah haruman bunga mawar. Teringat apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Teringat filem Piramli. Ustazah Zai tiba-tiba pula filem Piramli. Kenapa teringat apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ketika Combi tu kan, Piramli dah jadi Kasim Selamat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan jadi Kasim Selamat. Apa nama dia dah tak jadi Kasim Selamat tu? Abang Osman. Subhanallah, gurau sekejap. Lepas tu dia tengoklah rupa-rupanya Combi ni banyak menangis sebab kematian suami. Jadi apa nasihat Abang Osman si Kasim Selamat ni kepada Combi? Dia petik bunga, dia bagi cium bunga mawar, bunga ros. Dah lama dah dia tidak cium bau-bauan itu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ke Combi yang bagi dekat Abang Osman. Minta maaf. Tapi nak libatkan tumbuh-tumbuhan lain. Tumbuh-tumbuhan lain. Jadi bukan kita saja yang hidup atas muka bumi Allah. Kita kena ada berhubung dengan makhluk ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda hebat kalau jenis orang yang bela kucing, suka beri makan kucing walaupun dia tak bela sendiri. Kan? Dia nampak, ya Allah Ustazah, kucing saya ni subuh-subuh dia dah. Macam dia yang kejutkan saya, cakap-cakap pintu bilik. Macam tu sahabat-sahabat yang suka bercucuk tanam, anda hebat. Ustazah tak mampulah macam tu kan, sibuk dengan pokok kan. Macam-macam kan. Jadi orang yang macam tu kita patut raikan. Sebab apa? Itu komunikasi dia dengan alam. Dan semalam dia bubuh baja, pokok-pokok dia lepas minggu dia melihat bunga mekar keluar. Subhanallah, keluar di lisan dia satu kalimah membesarkan Allah. Masya Allah kan. Tugas kita ni hanya membelai, menjaga. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Siapa yang memberi kehidupan? Kan siapa yang memberi kehidupan? Combi dengan Abang Osman pun dah keluar dah petang ni. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Maklumlah kita tukar ke 2.30 petang. Ada orang yang macam waktu perdana ni, waktu ngantuk lah Ustazah kalau buat 2.30 petang. Okay, jadi minta maaf. Untuk apa ni kitab ni kata? Untuk melafazkan tasbih kebahagiaan. Jadi kalau kita jumut, macam beku, duduk seorang-seorang sahaja, sekarang ni dalam pandemik ni, tak boleh ke sana sini, apa maksudnya? Tolong sahabat-sahabat fahami perenggan ketiga. Keluarlah dari rumah anda. Sekali lagi, jangan tiru aksi ini dalam pandemik. Jangan pergi minta surat rentah negeri dekat polis, cakap Ustazah Zai tu penceramah tu suruh saya minta suruh keluar daripada rumah anda. Kan ketika buku ini ditulis, kita semua pun tidak pernah menjangka bahawa kita akan dibeginikan. Dan sekarang, jom kita pandang secara lain tafsirannya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Selama ni kita keluar dari rumah. Hari-hari kita keluar.
Tapi apa yang kita pandang di luar sana? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita keluar, kita bermuamalah dengan siapa pun, kita bertemu dengan penjual daging, Masya Allah, ada sembang dengan dia, kat mana ambil daging ni? Cerita tentang daging lembu pula, cerita tentang ternakan lembu, kambing, binatang-binatang ternakan pula, kehidupannya di kampung, macam mana boleh supply sampai dekat sini, jual dekat KL ni. Kita nampak, subhanallah. Sebab itu hari ini bukan maksud kita keluar daripada rumah sahaja kita dapat manfaat, tapi subhanallah, sebab itu saja yang tak habis bersyukur ni, pandemik ini berlaku dalam tahun yang kita sudah ada benda di hujung jari kita. Sudah ada line internet yang subhanallah, wifi yang orang nak pergi mana pun, hotel ni ada wifi tak? Tak ada, tinggal terus. Biar mahal, ada wifi masuk sampai dalam bilik. Kenapa ya sahabat-sahabat? Walaupun kita tak keluar rumah, tapi luaskan minda pandangan kita ni hanya untuk mencari, melihat betapa besarnya kekuasaan Allah. Jadi tak sempat untuk kita pergi ke satu page, satu cerita yang memburuk-burukkan, yang tidak melihat kebesarannya Allah. Bahkan dengan kita join grup-grup yang tersebut, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bertambah-tambah lagi dosa. Tak. So kaedahnya sama, keluar rumah ataupun just stay at home, pilihan atas kita. Ustazah selalu sebut remote controlnya ada pada kita. Kan ada orang yang berehlah juga, Ustazah saya ni pernah ikut satu rombongan ni Ustazah, ya Allah saya malu nak cerita dekat Ustazah. Kenapa malu nak cerita? Saya ingat lagi Ustazah punya gairah sana sini, macam-macam tempat singgah. Akhirnya saya tanyalah, kita bila ni nak solat, nak jamak takdim ke jamak takhir? Sudahnya 3 hari berjalan dengan mereka tu, langsung tak ada program ataupun jadual sembahyang. Saya sedih Ustazah, menyesal. Sebab itulah kita kena bijak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tujuan apa kita join grup yang macam ni? Tujuan apa kita kena melihat itinerary-nya dulu? Tujuan apa kita tahu kepalanya yang nak ajak kita dalam program-program yang bagaimana? Sebab apa sahabat? Bila berombongan, kita kena akur dengan ketua. Kalau dalam keadaan ketua dah deal dengan driver bus, dengan tempat yang kita akan ziarahi, memang tidak ada tempat persinggahan, pendek kata driver bus, ketua rombongan pun jenis orang yang tak cakna dengan waktu solat, memang harus lah. Tak pasal-pasal orang yang jaga solat ni dalam 40 orang, seorang ni saja jaga solat, dia terpaksa berwuduk dengan air mineral, solatlah dia dekat mana-mana tempat mereka singgah. Itu orang yang ada pendirian. Takut bila dia sampai ke mana-mana bumi Allah, sepatutnya dia nak menjadi saksi bahawa bumi Allah di bumi mana pun pernah menjadi saksi, dahinya pernah bersujud di situ. Ini yang paling penting sahabat-sahabat dirahmati Allah. So samalah sekarang ni kita tak boleh keluar negara sana sini, kita tak boleh berjalan. So apa yang kita nak beritahu dengan Allah? Jari kita ni sampai seantero dunia. Hari ni yang menonton bukan orang Malaysia saja, ahlan orang Singapura dan sebagainya, Masya Allah. Kenapa kita memilih? Untuk apa? Kita yang tekan remote mana? Macam kita tekan remote TV tu, kita nak tekan channel yang mana? Oh, ni channel bermaksiat, tukar terus. Bukan kita merasa lazat dengan pandangan mata yang demikian. Okey, sebab kita melihat maha besarnya Allah. Baik, apa lagi? Keluarlah dari rumah anda, lemparlah tabir hitam yang menghalangi pandangan anda. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, terkadang benda baik dah depan mata kita, tapi sebab mata kita memandang dengan kehitaman. Macam Ustazah Zai cakap, pakai cermin mata tapi dah sebulan tak lap. Semua orang dia nampak, apa hal kau ni gelap ni, kelabu asap ni. Orang pun kata, Ustazah ni biar betul lah, aku ni putih melepak macam ni, dia kata hitam kelabu asap. Rupanya cermin mata tak cuci. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang Allah siapkan di atas muka bumi ni semuanya terbaik, indah dah. Tinggal kita yang selalu terlupa untuk memuji-muji Allah. Okey, lalu orang yang macam ni, hitam hatinya akan terpamer kepada pandangan mata yang hitam, akan terluah di lisan yang juga hitam. Apa hitamnya lisan? Masya Allah, asal buka je mulut, komplain. Asal buka je mulut, cakap hal buruk orang. Asal buka je mulut, ada tak puas hati, bercakap tentang keburukan, sebab dia tak gunakan lisan dia untuk memuji-muji Allah. Maka Allah letakkan hijab berwarna hitam pada pandangan dia. Sebab itulah orang kata orang jenis macam ni, kalau jenis hati busuk ni, letaklah malaikat depan dia pun, dia tetap nampak syaitan juga. Na'udzubillah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan balik kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar.
Kemudian berjalanlah di bumi Allah yang sangat luas ini dengan sentiasa berzikir dan bertasbih. Subhanallah, kita diajar bila kita berada di atas daratan, bila kita mendaki, bila kita menuruni bukit. Kenapa ada kalimah subhanallah, ada kalimah yang mana alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Ustazah bawa rombongan pergi padang bukit tinggi. Subhanallah, ada 44 kilo yang kita kena lalui. Tapi Ustazah kata syukur bagusnya lah mereka ni. Ini bumi yang pernah didiami oleh ulama Buya Hamka. Subhanallah, walaupun berapa kilo kita jumpa 99 nama Allah. Ada Ar-Rahman, ada Al-Quddus, ada Al-Wahhab, macam-macam nama-nama Allah. Subhanallah, 99 nama Allah yang berulang. Memang kalau orang tidak memandang nama-nama tu Allah hijab. Oh, semua melatah keluar. Oh, mak kau menjerit-jerit takut semua kan. Kelok-kelok yang na'udzubillah. Ustazah teringat dan Ustazah ngeri lagi nak datang. Sahabat-sahabat, tapi bila kita memandang nama-nama Allah tu, Allah bersamaku. Betulkan balik niat. Apa tujuan aku sampai ke sini ya Allah? Untuk makin akrab aku dengan engkau, untuk makin mengiyakan kebesaran engkau ya Allah. Okey, jadi kita terlupa sekejap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, terlupa sekejap jumutnya pemikiran kita, tepunya otak kita ni yang kita tinggalkan kat Malaysia. Itu kan tujuan orang pergi berehlah, tujuan orang pergi bercuti, orang yang ada duit sekali-sekala. Ustazah nak release tension lah. Release tension kat mana? Bagus release tension ikut Ustazah pergi berjalan. Tapi kalau release tension nak pergi karaoke seminggu sekali, tiap-tiap malam pergi kelab malam, balik rumah agak-agaknya tenang tak? Tak. Dia rasa seronok sekejap tu je, Masya Allah, hilang sekejap masalah. Balik ke rumah, timbul balik masalah. Kerana apa? Sebab seronok itu bertempat. Tempat seronok tu dekat mana? Dekat kelab malam. Tempat seronok tu kat mana? Masa karaoke. Tempat seronok tu kat mana? Masa pergi bercuti. Sepatutnya tempat seronok tu di mana? Di hati. So kita dicampak kat mana? Rumah yang sempit sekarang ni, dibawa ke negara yang dihadiahi kita hotel 5 stars, semua sedia depan mata kita, pun kita merasa berseronok. Bahkan tinggi syukur kita saat itu kepada Allah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mengurung diri dalam bilik yang sunyi. Ini terasa kita dalam pandemik ni. Mengurung diri dalam bilik yang sunyi bersama kekosongan yang menyakitkan merupakan jalan untuk bunuh diri. Na'udzubillah. Apa maksud mengurung diri ni sahabat? Bukan maksud kita faham dalam pandemik ini, tidak. Sebab ada orang makin pandemik, cuba sahabat-sahabat tolong akui, lagi pandemik ni lagi dia mempunyai jangkauan sahabat-sahabat yang dia tak sangka. Kawan dengan orang Singapura, kawan dengan orang Mekah, kawan dengan orang Madinah. Ustazah, saya tak sangka saya ada kawan. Petang ni contoh Ustazah mengajar dengan Muslimat Melbourne. Subhanallah, berkawan anak-anak murid Ustazah ni dengan mereka pula. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dulunya tanpa majlis-majlis ilmu kuliah online ni, kita duk jumpa 30-40 orang dalam masjid tu sajalah. Kan? Subhanallah, hebatnya saya tak pernah travel Ustazah pergi mana-mana. Yelah anak kecil-kecil, suami pun tak pernah ada kesempatan nak bawa. Saya syukur Ustazah. Tapi sejak saya join kuliah online Ustazah ni, saya jumpa ramai kawan. Wow Ustazah, baru ni hari jadi saya, orang London ucap happy birthday, orang Mekah ucap ya Allah terharunya saya. Ini kisah benar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita sendiri yang membutakan mata hati kita. Kita tidak melihat betapa Allah mengajak kita untuk sentiasa membesarkan Allah. Jadi jangan dalam pandemik ini dahlah kita duduk dalam rumah yang sempit. Mungkin ada sahabat-sahabat Ustazah yang betul-betul berseorangan dalam just stay at home. Ibu tunggal, ditinggal mati oleh suami, anak-anak berjauhan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah merasakan anda seorang-seorang. Allah sangat dekat dengan kita. La tahzan ini mengajar kita Allah sangat mendekat dengan kita. Jadi tanyakan hati kita, di mana kedudukan Allah dalam diri kita ni? Adakah kita meletakkan Allah yang tingkat paling atas, ataupun kita mengkesampingkan Allah, terletak di paling bawah sekali, dah last sekali baru rujuk dengan Allah? Tak. Satu-satunya, tunggal, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebelum kita mencari yang lain, ya Allah, kan kita rindu ni anak-anak yang tak datang balik menjenguk kita. Lalu kita sebut apa? Ya Allah, kurangkan rasa rindu ini. Jangan sampai anak pun tak boleh nak belajar, tak boleh nak bekerja. Sebab itulah orang yang betul-betul berpaut kepada Allah, apa antara lontaran suara. Saya tak sangka Ustazah bila telefon mak okey saya pula yang nangis.
Oh tidak, dulu kalau tak balik seminggu sekali mak bising sangat. Sekarang dah 3 bulan saya tak balik Ustazah. Tak apalah, nanti bila COVID dah habis datanglah. Saya pelik lah Ustazah, dah terbalik pula dah sekarang ni. Sebab kita minta Allah tolong uruskan. Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Aziz, Ya Jabbar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah yang menguruskan kita para hambanya. Okey, kita takkan terjangkau apa-apa yang Allah nak lakukan kepada kita. Jadi tolong, apapun besarnya ujian masalah yang kita sedang lalui, jangan duduk sorang-sorang. Semua orang tak guna Ustazah, sakit hati je saya, tersilap pilih kawan kot. Jom kita luaskan lagi, luaskan pergaulan, cari circle yang baik, please sahabat-sahabat. Semalam kita mendengar lagi satu lagi kes bunuh diri. Ya Allah, ngerinya. Kalau dia non-Muslim kita tak heran sangat, tapi sekarang ni orang yang pernah bersyahadah hanya dengan masalah macam ni, kita pun tak tahu pandemik berakhir bila. Jom kita menjadi satu sahabat ataupun ahli masyarakat yang mampu memberi nasihat. Okey, kalau kita nampak kawan-kawan kita lama tak jumpa, ke mana dia ni, okey ke tidak? Dahlah dia tu ibu tunggal, duduk sorang-sorang, anak duduk jauh. Kita telefon tak tanya khabar dia. Cik, dah seminggu dah tak nampak Acik bertegur siapa dalam grup taman ni. Acik okey ke? Okey. Acik letak telefon dekat-dekat dengan Acik tahu. Apa-apa walaupun pukul 2-3 pagi pun Acik telefon. Acik tak boleh nak telefon anak yang jauh-jauh tu. Nanti dia orang nak pergi balai polis nak minta surat rentah negeri. Acik telefon saya. Saya kan selang 2-3 rumah je dengan Acik, insya-Allah. Tak apa, Acik susah 2-3 pagi pun insya-Allah saya kejut suami saya untuk tolong bantu Acik sekali. Offer diri supaya tidak terdengar di kalangan orang-orang terdekat kita sahabat, berkurung dalam diri biliknya sehingga dia mengunci mati hatinya, lalu akhirnya putus asa semua. Na'udzubillah, sampai jadi bunuh diri ni. Bukan sepatutnya keluarga mereka saja yang menangis, tapi kita semua yang pernah mengucap syahadah. Kita dah kekurangan seorang yang Allah bakal jemput masuk ke dalam syurga Allah. Macam mana baik pun dia dulu, kerana matinya dalam bunuh diri tidak ada rahmatnya Allah, tidak ada pengampunannya Allah, kerana dia telah berputus asa dari rahmat Allah. Semoga bukan kita, semoga bukan di kalangan kesayangan-kesayangan kita. Bilik anda sahabat-sahabat yang kita duduki sekarang ini bukanlah dunia yang sebenarnya, dan anda bukanlah manusia yang satu-satunya di alam ini. Kita selalu rasa kita seorang je ada masalah, macamlah orang lain tak ada masalah. Kita rasa macam kita seorang je yang tersepit, terhimpit duduk dalam bilik yang sangat sempit. Tak sahabat-sahabat, sekarang ni ini ujian kita bersama. Oleh yang demikian, mengapa anda harus menyerahkan diri dan berputus asa? Kita give up, habis segala. Ustazah, apa guna saya hidup? Dulu saya CEO syarikat, staff saya saja ada 100 orang. Sekarang semua dah hancur, dah habis. Buat apa lagi saya hidup? Saya dah tak boleh lagi balik kampung dengan bagi seorang RM100 ahli keluarga saya. Sahabat-sahabat, hidup ini semua akan ada waktunya. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Samalah pagi tadi hujan kat KL ni. Sekarang matahari dah muncul. Kita duk biasa rasa, kita duk ingatkan akan hujan sepanjang zaman. Tak. Kita akan bertemu juga dengan matahari. Kita duk ingat malam kelam sentiasa. Tak. Masya Allah, berkumandangnya azan subuh, cerah-cerah dan terus cerah. Bersinarlah matahari. Okey? Bukankah sebaiknya anda menyatukan pandangan, pendengaran dan hati untuk menyeru kepada diri anda sendiri mengikut dalam At-Taubah ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat. Maknanya satu anjuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bukannya duduk mematikan diri. Yalah Ustazah, siapa suruh sekarang ni saya dah dapat second dose pun tak boleh keluar rentah negeri? Sabar Sat. Sabar Sat. Itu bukan maksud rentah negeri lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa kita jumut? Handphone kita gunakan untuk apa? Pandang yang negatif-negatif sahaja. Apa pekerjaan yang disukai oleh syaitan? Akhirnya dengan kita kemasukan syaitan. Na'udzubillah. Cuba kita lihat, subhanallah, sekarang ni subhanallah, Ustazah sebut dengan Ustaz bang, ada travel secara zoo negara, tak tersebut dah lama tak berjalan kan. Masya Allah, dibawa kita untuk menjelajah secara virtual macam ni. Kita kata Allahu Akbar, biar betul ni.
ada bayaran pula tu. Jadi ustaz kata tubuh kita bukan bergerak. Tapi sekurang-kurangnya akuaria tu contoh kan, kalau kita tak pernah sampai, oh rupanya dalam ni ada binatang jenis ni. Nanti bila dah habis PKP kita boleh bawa anak-anak kita berjalan sama. Kita kumpul duit dulu, kan? Terbuka sikit minda kita. Kan orang pergi live daripada mana? Baru ni Ustazah live dengan Ustazah Salimah, Makkah kenangan terindah. Kenapa sahabat? Jangan kita duduk kecam. Dia nak tunjuk lah mentang-mentang dia orang Malaysia, Singapura yang boleh duduk kat sana. Kedai ayam goreng pun nak tunjuk. Kedai RM2 pun nak tunjuk. Sahabat, kita bawa diri kita bersama-sama dengan mereka. Dan kita doakan kebahagiaan mereka di sana. Ini kalau tengok orang live daki gunung sebab negara dia, sebab tempat dia dah fasa 3 contoh kan. Cemburu, sakit hati tak habis. Kenapa kita belum lagi? Dan kita langgar je lah. Tak payahlah kita patuh, penat dah dalam kita patuh ni. Kita yang merosakkan diri kita sendiri. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Kita dengan kita la tahzan ni memang rasa dilempang-lempang. Salah kita. Perhatikan marilah menyempatkan diri membaca Al-Quran, baik ketika sibuk maupun ketika masa lapang. Senandungkan Al-Quran di tepi-tepi sungai, di pinggiran hutan yang rimbun, di antara burung-burung yang sedang berkicau membaca untaian puisi cinta, atau di hadapan gemercik aliran air sungai yang sedang mengisahkan perjalanannya dari hulu ke hilir. Subhanallah, indahnya bahasa ini. Kita dah lama tak boleh tengok air terjun jatuh daripada atas ke bawah. Dah lama tak tengok burung-burung berkicauan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kitab ni suruh kita baca Quran Ustazah di tepi-tepi sungai, pinggiran hutan rimbun. Ya, kalau jasad kita boleh keluar. Tapi sekarang ni sahabat, alasan Nabi dah baca dulu dah benda ni. Ada orang menjadikan rumahnya seperti kuburan, tapi menjadikan kuburan seperti rumah. Apa maksud Nabi ni? Ada orang baca Quran, sahabat-sahabat, bila ziarah kubur je, tahu mak dalam kubur ni menunggu bacaan Yasin aku ni. Beria-ria, hujan rintik-rintik, panas terik pun duduk istiqamah baca Yasin 83 ayat tu sampai habis. Berpeluh-peluh ni, pakai payung sanggup. Jap baca Yasin sampai habis dulu. Bersusah payah, bersungguh-sungguh. Dalam rumah boleh baca Quran, siap boleh on aircon, duduk dekat atas sejadah yang empuk, tak baca Quran. Lepas solat tak boleh nak beristighfar, lepas solat tak boleh nak berwirid panjang. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita memilih untuk rehat dalam rumah kita. Tapi setahun sekali pagi raya sampai sesak, jam jalan nak pergi dekat kubur tu. Buat apa? Sampai terpaksa ada guard pula yang jaga kat depan, polis trafik jaga. Sebab dah lah patut ziarah sekejap kubur ni, bukan nak berlama-lamaan. Baliklah, kita cabut-cabut rumput yang menyesatkan pandangan. Tumbuh lalang, dah tak ada petugas yang bersihkan, kita anak-anak lah yang bersihkan. Takut timbul fitnah pula, kubur siapalah ni macam tak pernah ziarah, siapalah anak-anak dia ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, panas terik ni. Ini je masa yang ada untuk kita pergi ziarah kubur contoh. Tak apalah, tak apa, kita balik baca Quran dekat rumah. Kita baca Quran kat rumah, niatkan kepada ibu dan ayah, pahalanya sampai, bukan tak sampai. Tapi ziarah kubur jangan tinggal. Ustazah kata baca Quran kat rumah, niatkan mak ayah sampai. Tapi dah 10 tahun tak ziarah kubur mak ayah. Sampai orang datang, ya Allah, tempat persemadian siapa? Kesian, mungkin orang tak ada anak ya. Kan orang datang. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Pahala tetap dapat. Tapi tak semestinya kita menjadikan tempat-tempat tertentu. Rumah kita itu tempat yang sepatutnya kita banyak membaca Al-Quran. Ini untuk apa sahabat? Saya nak kaitkan. Bila kita berada di luar rumah, cuba kita akui yang menonton ni, kita dulunya biasa pergi holiday 4 hari 3 malam, pergilah seminggu luar negara sahabat-sahabat. Cuba jujur, ada orang dalam holiday tu lupa Quran terus. Quran tak bawa. Okey, Quran tak bawa, faham, nak menjimatkan bagasi kita tu kan. Lagipun nanti Ustazah beg tu orang campak-campak ada Quran dalam tu. Apps Quran dalam handphone ni sahabat pun kita tak sudi nak buka. Hotel kadang-kadang subhanallah dalam laci ada Quran, kita tak pandang pun. Tapi orang tak hantar surat khabar dekat bilik hotel kita. Telefon lobi marah ni. Quran ada dekat tepi meja, kita tak baca pun. Alah, holiday is holiday segalalah. Cuba latih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kalau kita biasakan anak-anak kita kan tiap-tiap hari
Mak hidup ke, mak mati ke, kita duduk dalam kondisi apa pun sahabat-sahabat, Quran ni mesti hari-hari. Saya melihat dengan mata sendiri, bukan nak memuji sahabat-sahabat, tapi semoga menjadi contoh. Ini cara Ustazah menunjuk cara, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Sahabat, Masya Allah, Ustazah terpana seketika dengan Ustaz Azwar. Kami pergi holiday satu family. Adik Ustazah, anaknya kecil-kecil lagi, 7 tahun, 8 tahun, bawa terhege-hege. Lupa-lupa jap satu beg lagi. Beg apa lagi tu, kan beg baju semua dah siap dah. Kita dah nak naik kat lobi ni, tak payah sibuk nak pergi kat kereta lagi. Ada satu beg ni yang paling penting sekali, Umi. Kakak tak boleh tinggal beg ni. Beg apa? Subhanallah, rupanya sebelum keluar rumah tadi, dia masukkan 3 Quran dalam beg dia tu. Untuk Quran abang dia, Quran adik dia. Tiap-tiap pagi memang kat rumah baca Quran lepas sembahyang subuh. So bila dekat hotel pun mesti baca Quran lepas subuh. Kita ni dah saling orang dewasa pandang. Sebab apa? Deep kita pun tak buat macam tu. Semoga yang tua-tua ni kalau tak bawa Quran pun letak dalam handphone ni pagi-pagi ayat-ayat amalan. Buat sewa bilik yang connecting room yang kita boleh buat solat jemaah. Tidak tinggal suasana itu, sahabat-sahabat. Barulah Masya Allah, kita tahu Allah itu ada di mana? Di hati orang yang beriman. Sebab Allah tidak bertempat. Jangan kata saya jadi khusyuk ketika saya di Mekah, di Madinah je Ustazah. Balik saya rasa macam, ada ke Tuhan ni sebenarnya? Allah ada di mana-mana. Tapi kita yang tidak membawa Allah dalam kehidupan kita. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Menjelajahi ke beberapa pelosok negeri merupakan suatu kenikmatan yang disarankan oleh para doktor, terutama kepada mereka yang sedang stres menghadapi suatu persoalan dan tekanan yang berat dalam hidupnya. Kan ada stres, ada depres. Stres ni biasa, tapi jangan bawa kepada depres. Urus emosi kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Walaupun kita kata persoalan dan tekanan yang berat dalam hidup, bagi orang yang terkurung dalam biliknya yang sempit. Sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, luaskan pergaulan kita. Setiap orang yang kita temui itu adalah satu pelajaran yang indah. Untuk kita tiru kebaikannya, untuk kita kesampingkan kejahatannya. Belajar, orang ni buat macam ni, ditangkap oleh polis, masuk dalam penjara. Aku tak nak ulang dosa yang macam tu. Ya Allah, beri aku petunjuk, beri aku kekuatan, Ya Allah. Oleh kerana itu, marilah sesekali kita berjalan menjelajah pelosok negeri untuk mencari ketenangan, untuk bergembira, untuk berfikir, dan sekaligus menghayati ciptaan Allah yang sangat luas ini. Yang baru masuk, sekali lagi Ustazah ulang, jangan pergi jumpa polis kat balai polis minta surat rentah negeri. Kenapa ni? Ramai-ramai nak rentah negeri ni. Ustazah Zai suruh. Bukan macam tu maksudnya. Hari ini kita dalam just stay at home, sahabat-sahabat dirahmati Allah, luaskan pergaulan kita walaupun secara alam maya. Kumpul sahabat-sahabat. Hari ini Ustazah dah buat, Masya Allah, Muslimat jemput join grup Demi Ummah Kerana Allah Facebook. Muslimat sahaja. Mereka ni berukhuwah, Masya Allah. Ustazah sendiri senyum bila tengok saling bertukar hadiah. Utara, selatan, Masya Allah. Ustazah, saya tak sabar nak boleh rentah negeri. Nanti bila saya balik kampung, saya dah ada kawan baru. Kawan baru mana ni? Saudara akak ke? Tak, Ustazah jumpa dekat grup Demi Ummah Kerana Allah. Subhanallah, seronoknya mencantum ukhuwah walaupun secara dalam talian. Dan tanyakan ukhuwah kita dengan adik-beradik, saudara mara serapat itukah? Kita membina rangkaian-rangkaian yang baru, tapi kita tinggalkan adik-beradik, keluarga kita. Ini lebih salah lagi. Apa kata Allah dalam Ali Imran 191? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana tadi hilang? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belum habis lagi. Oleh kerana itu, marilah sesekali kita berjalan menjelajah pelosok negeri untuk mencari ketenangan, bergembira, berfikir dan sekaligus menghayati ciptaan Allah yang sangat luas ini. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ali Imran 191. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Subhanak, Subhanak, Subhanallah. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita pandang seluruhnya sahabat-sahabat, tidak engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Dan please kita akui, tidak Allah hantarkan coronavirus ini dengan sia-sia.
Tidak Allah letakkan di minda para pemimpin kita untuk buat keputusan just stay at home ini dengan sia-sia. Cubalah sahabat, sebelum kita menghunjam orang dengan pelbagai kecaman, kita faham yang terdetik di fikiran kita. Ustazah kadang-kadang tiba-tiba dapat idea ni, tiba-tiba dapat idea ni. Alhamdulillah, Allah yang gerakkan. So apapun keputusan sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga mereka dipandu oleh petunjuknya Allah untuk membuat keputusan yang terbaik. Maka kita pandang, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, kita yakin bahawa semua ini tidak sia-sia, akan mengundang kebaikan untuk kita. Tak kira di mana usia pun kita berada, pasti kebaikan itu akan menyusul dengan sabarnya kita berdepan dengan pandemik ini. Itu kaitan yang kita nak dapat daripada tajuk ini. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berkelanalah menjelajahi bumi. Ini tajuk yang sesuai sebelum pandemik dulu. Tetapi hari ini pun kita masih lagi boleh ke sana ke sini dengan hujung jari kita. Percantikkan ukhuwah. Nawaitu kita, cita-cita kita sekarang ini adalah untuk putuskan rantaian COVID-19. Bukan putuskan silaturahim, bukan putuskan ukhuwah. So tercantumnya ukhuwah, kita belajar. Nampak Facebook siapa-siapa, wah seronoknya dia ni, buat solat jemaah kat rumah, nak riak lah tu, nak menunjuk lah tu. Cubalah pandang, oh dia ni nak menunjukkan cara supaya apa yang dia buat tu aku tiru juga. Itu hati yang bersih sahabat-sahabat. Soal dia ikhlas tak ikhlas, ada menunjuk ke tak menunjuk tu, itu antara dia dengan Allah. Belajar apa saja yang baik-baik. Okay? Kita tanya dia macam mana tips anak-anak boleh duduk mengaji sama ni. PM tepi dia pula berkawan dengan dia. Itulah luasnya. Berkelana dalam zaman ini. Kesesuaiannya. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, tajuk besok kita nanti-nantikan. Kenapa? Tajuknya adalah sabar itu indah. Okay? Jadi sebenarnya dengan la tahzan ni tergantung tajuk jugalah. Ustazah tak boleh lah Masya Allah dengan tajuk ni kita nak bagi panjang sampai lebih 1 jam setengah. Tak sesuai. Kan kita nak santai-santai je lagi-lagi petang macam ni. Tapi ada satu tajuk sahabat-sahabat dirahmati Allah, mungkin nanti tak sampai setengah jam pun kita bahas. Sebab kalau setakat baca saja, semua orang yang dah dapat kitab, dah dapat buku tu, bolehlah baca. Gitu kan kalau kita baca seorang-seorang. Tapi kalau kita tengok lebih-lebih lagi yang dia pancarkan pula ke TV, satu keluarga boleh tengok. Masya Allah, free of charge sahaja. Kan? Channel apa? Channel La Tahzan. Untuk apa? Untuk kita memujuk hati kita sendiri. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Ampun maaf sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. InsyaAllah esok kita bertemu lagi. Moga Allah redha pada kita. Banyakkan senyuman walaupun hati kita sedang menangis. InsyaAllah senyuman itu dipandang oleh Allah sepertinya orang yang sedang bersedekah. Orang yang bersedekah ini mulia di sisi Allah. Sedekah tanpa modal, itulah dia senyuman. Tapi senyum pada tempat yang sepatutnya. Jangan isteri orang lebih-lebih pula senyum dengan suami orang. Sekian dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.